Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Izzah binti Hassan, merupakan pelajar ijazah Sarjana Muda Bioteknologi Pertanian Universiti Sultan Zainal Abidin. Saya membuat video ini untuk subjek plant patologi yang saya ambil pada SEM ini. Video ini saya rakam menggunakan telefon pintar Huawei Nova 3i. Dalam video ini terdapat penjelasan tentang tanaman kelidik serta penyakit dan kaedah pengawalannya. Kebun ini terletak di Kangkar Baru, Johor. Kebun ini kepunyaan Encik Hassan bin Muhammad. Jom kita dengar tentang tanaman kelidik daripada pemilik kebun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hassan bin Muhammad. Saya sebelum ni bekerja di bidang swasta selama 30 tahun. Dan tahun lepas dalam bulan 3 saya telah bersara dan saya tumpukan perhatian dalam perniagaan pertanian. Dan pertanian yang saya sedang ceburi sekarang ni ialah untuk pisang, yang mana pisang tanduk, pisang berangan dan pisang lipa. Dan dalam masa yang sama juga saya ada tanam kelidik, ubi kayu, dan saya dalam perancangan untuk menanam nanas. Dan hari ini saya nak berbincang tentang tanaman kelidik, yang mana tanaman kelidik yang saya usahakan ni ialah kawasan dia ialah 5 ekar. Yang mana saya telah tanaman ni saya telah tanam sekarang dah masuk tempoh bulan ketiga, yang mana tempoh matangnya lagi sebulan. Dan masa saya buat penanaman ni saya buat tanaman buat 2 ekar dulu, lepas tu baru saya buat tanaman lagi 2 ekar. Tapi dalam penanaman kelidik ni sebenarnya masalahnya tak banyak. Yang masalah yang selalu kita hadapi ialah serangan ulat daun. Serangan ulat daun itu yang paling ketara lah. Yang mana dia ada satu jenis serangga tu, dia warna hitam macam ulat bulu tapi dia berbelang kuning dan merah. Itu serangannya yang paling ketara. Buat masa ni rawatan yang saya dapat jalankan ialah saya menggunakan racun serangga 505. Kita akan buat semburan seminggu atau 2 minggu sekali, bergantung pada cuaca. Kalau cuaca panas kita spray 2 minggu sekali, kalau musim hujan serangannya ketara kita akan buat semburan seminggu sekali. So selain daripada serangga daun ni, masalah kita adalah ulat buah, yang mana ulat tu dia akan masuk ke dalam buah, dia akan tebuk buah tu, dia merosakkan buah. Ni masalah lagi satu. Yang ini pun kita gunakan 505. Dan juga kita ada masalah penyakit kulat pada buah, terutama bila buah dah masuk bulan ketiga, dah tempoh dah nak matang, buahnya banyak kita ada menghadapi masalah buah busuk. Untuk tu saya gunakan racun kulat untuk mengawalnya, yang mana namanya kita panggil sini Benek, atau nama brand dia Benek, ataupun dalam bahasa saintifik ialah Benomil lah. Yang itu saya spray sebulan sekali. Maksud dia 3 masalah utama. Satu ialah ulat daun, lagi satu ulat buah, yang ketiga ialah kulat. Ini ialah masalah yang sering kita hadapi dalam tanaman kelidik. Untuk kos ni, peringkat permulaan kita perlu buat pembersihan tanah, yang mana kita menggunakan JCB untuk membuat pembersihan tanah daripada anak kayu, rupa-rupa apa semua. Dia satu hari dia boleh buat 1 ekar, yang mana purata kos untuk pembersihan tanah dan meratakan tanah menggunakan JCB itu dalam RM400 untuk 1 ekar. Selepas itu kita akan menabur dolomite. Dolomite untuk 1 ekar saya tabur 1 tan. Tujuan saya letak dolomite ni untuk membantu dan membaiki pH tanah. Pasal selepas kita buat tanaman, pH tanah ni bila dia acidic, kita akan letak dolomite untuk kita paling tidak pH yang saya target kat sini dalam 4.5 ke atas lah. Dolomite tu 1 tan, dia punya kos dalam RM400 untuk 1 ekar. Yang ketiga, selepas dah tabur dolomite dalam masa 2 minggu, kita akan buat plor tanah. Plor tanah kita buat peringkat pertama, plor tanah. Lepas tu kita akan dalam masa 2 minggu atau sebulan kita akan plor tanah mengikut keadaan cuaca. Selepas itu kita akan roto.
So, kos untuk pelor tanah 2 kali dengan rotor ni lah RM500 untuk setiap 1 ekar. Lepas itu kita akan buat penanaman, yang mana benih ni saya gunakan benih saya sendiri daripada peringkat awal tu kita akan buat pemindahan. So benih sendiri tidak ada kos untuk benih keledek, tapi kos mengupah ialah untuk setiap 1 ekar kos untuk menanam keledek ni lah RM200 upah untuk menanam. Dan jarak antara satu pucuk ke satu pucuk tu lah lebih kurang dalam 1 kaki lah, lebih kurang 1 kaki. Lepas tu batas yang saya buat ni ialah dia punya batas ialah 3 kaki, lebar satu batas tu, yang mana setiap satu batas tu kita letak dua pucuk, dan distance antara setiap satu tunas tu ialah 1 kaki. Itu untuk untuk penanaman. Lepas penanaman, kita akan dalam masa seminggu tu kita dah mula spray foliar, yang mana baja yang saya guna baja air Yara Crystalon, yang mana warna hijau 18. Kita akan buat semburan pertama. Dalam masa sama kita akan masukkan racun racun serangga untuk daun 505 campur dengan Benek untuk kawalan ulat, dan juga campur baja Crystalon. Kita buat semburan pertama selepas minggu atau 2 minggu penanaman, bergantung pada selepas pucuk dah bercambah. Selepas itu kawalan rumpai dan serangga dengan baja air ni kita akan buat setiap 2 minggu sekali. Dan sekiranya kalau keadaan daunnya terkawal, tidak ada serangan penyakit, kita akan anjakkan kawalan serangga dengan kulat tu sebulan sekali, tapi baja air kita masih taruh 2 minggu sekali. Untuk peringkat bulan pertama kita ada taruh baja butir. Baja butir yang kita taruh ialah 16. Kita akan buat taburan pada sebulan sekali. Tapi bila masuk peringkat bulan yang kedua, baja butir kita akan tukar 12, 17, 2 untuk bulan kedua dan ketiga. Dan bulan yang terakhir kita akan gunakan baja butir 10, 30, pasal kita target untuk membesarkan buah. So racun serangga yang kita guna ialah 505 sahaja. Kadang-kadang kita terpaksa menggunakan Malathion sekiranya perlu. Jika tidak, saya gunakan 505. Untuk kulat saya gunakan Benomil sahaja. Ini 2 racun serangga saya gunakan. Yang lain semua baja cecair Crystalon. Dengan baja putih sebulan sekali, baja air 2 minggu sekali. So anggaran dia punya hasil yang saya boleh dapat dalam 1 ekar tu 3 tan. 3 tan tu ialah bersamaan dengan RM6,000 pendapatan kasar. Selepas ditolak kos penyelenggaraan dan sebagainya, kita boleh dapat keuntungan bersih dalam RM4,000 seekar untuknya tempoh masa 4 bulan. So kalau kita bahagikan, maksud dia dalam sebulan kita dapat RM1,000 seekar bersih. Itu pendapatan kita akan dapati sekiranya kalau penjagaan betul, kita ada penjagaan air yang betul, kita boleh dapat RM1,000 bersih sebulan. Serangan yang tadi saya sebut adalah serangan tentang serangga dan kulat. Kita ada juga serangan daripada hidupan liar, yang mana babi hutan dan juga monyet atau kera. Untuk mengawalnya, apa yang kita buat ialah kawasan semua ladang saya ni saya memasang jaring hitam. Saya masang jaring hitam. Jaring hitam ni dia ketinggian dia 6 kaki. Lepas tu kita buat pagar menggunakan jaring hitam ni. Dalam masa sama saya juga menggunakan penjatan elektrik. Yang mana ni adalah kabel penjatan elektrik yang kita gunakan. Kabel penjatan elektrik ni kita gunakan, yang mana selalu orang gunakan untuk mengawal lembu. Untuk mengawal kawalan pergerakan lembu, kita gunakan kabel yang sama. Okey, benda ni dijana oleh solar. Ini adalah solar panel yang kita gunakan untuk menjana tenaga elektrik untuk membuat kawalan hidupan liar. Dan untuk sumber air yang kita gunakan untuknya kita buat pembajian air dan semburan serangga ialah kita gunakan air hujan, yang mana kita letak kalbut air di sini. Banyak tempat kita letak kalbut air, kita letak zinc untuk mengumpul air hujan. Dan sekiranya
kalau kalwet ni airnya dah berkurangan. Dia kalau air hujan tidak mencukupi, katakan dalam musim kemarau, saya akan menyedut air daripada kolam yang saya telah buat di bawah sana. Kita gunakan pam air untuk mengempam air pergi ke semua kalwet kita untuk digunakan untuk kita punya semburan. Dan semburan saya, racun serangga saya gunakan di sini adalah gunakan power spray yang mana kita gunakan tu pasal benda tu mudah untuknya dikendali dan juga dia mempunyai semburan yang cantik untuk kita mengawal serangga, yang mana dia boleh sampai ke lapisan daun bawah. Banyak kan info yang kita dapat tentang tanaman keledek sebentar tadi. Selain dari penyakit yang disebutkan tadi, terdapat juga beberapa penyakit tanaman keledek. Antaranya ialah ringrot, scoring, scarf, feathery mottle and cork, rhizopus soft root, fusarium stem and root rot, dry rot, foot rot, pox, black rot, fusarium surface rot, and bacterial soft rot. Thanks for watching. Thank you guys. Bye.